Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita sambutan Hari Kesejahteraan bersama Sarawak HKB 2023 merupakan satu pendekatan baru Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK untuk memperingati hari-hari penting melibatkan keluarga, warga emas, kanak-kanak dan OKU yang disambut oleh masyarakat dunia setiap tahun. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata program tersebut bertujuan untuk menerapkan rasa empati, kasih sayang dan keprihatinan diri terhadap ahli keluarga, warga emas, kanak-kanak dan OKU. Jadi secara khususnya Hari Kesejahteraan Bersama 2013 Sarawak bertujuan untuk menerapkan rasa empati, rasa kasih sayang dan keprihatinan diri terhadap ahli keluarga, terhadap warga emas, terhadap kanak-kanak dan orang kurang upaya. Juga untuk menggalakkan penyertaan komuniti dalam program keluarga, program kanak-kanak, warga emas dan juga OKU. Dan kita juga ingin mencungkil bakat, mengetengahkan potensi. Contoh Emily, we managed to discover her during one of the programs that was organized by CATS SN. Cungkil bakat, mengetengahkan potensi dan membina karakter kanak-kanak melalui pertandingan. Esok kita akan adakan Children Talent Show. Kemudian untuk warga emas juga ada talent show, Senior Talent Show. Dan juga OKU Talent Show. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian HKB 2023 di Kuching pada Rabu. Hadir merasmikan program tersebut ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Dalam majlis sama tu disampaikan beberapa anugerah, antaranya Anugerah Pawai Paling Aktif, Anugerah Kanak-kanak Harapan, Anugerah Pusat Aktiviti Kanak-kanak Paling Aktif, Anugerah Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK 2023 dan Anugerah Pengurusan Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Terbaik. Sementara itu, Sukan Perpaduan melibatkan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet akan diadakan pada 18 dan 19 November depan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia merupakan cadangan daripada pihak KBS untuk dilaksanakan buat pertama kalinya bagi menjalin hubungan persaudaraan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Ia akan melibatkan menteri dan all the top brass, menteri KSU, TKSU, pengarah-pengarah negeri, pengarah-pengarah dalam kementerian yang akan berkunjung ke negeri Sarawak, dan kita akan menyambut dan ikut sama dalam acara-acara sukan yang telah dipersetujui bersama. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena mesyuarat penyelarasan Sukan Perpaduan KBS dan MySet di Kuching pada Rabu. Datuk Seri Abdul Karim menambah antara acara sukan yang diadakan pada hari pertama adalah golf, 10 pin bowling, badminton, bola jaring dan bowling padang. Jelasnya lanjut, hari kedua pula menghimpunkan acara sukan rakyat iaitu bola sepak sarung, menyumpit, terompah gegasi, tarik tali, batak lampung dan sukan eka. Katanya lagi penganjuran sukan perpaduan berkenaan juga akan menjadikan sukan sebagai elemen perpaduan dan membudayakan sukan sebagai satu gaya hidup. Keperkembangan dimiri dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak mengesahkan pembekalan dan pengedaran stok lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM adalah mencukupi. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, orang ramai boleh mendapatkan dokumen-dokumen tersebut di pejabat JPJ berhampiran. Dan saya juga minta JPJ Sarawak untuk menentukan bahawa kita juga mencukupi stok untuk ini fiscal copy. We have enough stock. Jadi orang mohon, ada orang 60 ke atas, kalau ada pilihan lah, kalau dia tak mau, boleh juga. Kerana apabila you download dalam handphone, dalam handphone ni, you boleh print sendiri. Jadi bagi mereka yang lain yang ada handphone, dia boleh print itu, hard copy sendiri,
laminate dia, simpan dalam kereta. Itu lebih elok lah. Itulah kita itu cadanglah. Lebih elok kerana sebab kadang-kadang kalau you masuk ke Brunei, kadang-kadang you tak ada tak ada roaming misalnya. Jadi you ada physical copy ataupun download simpan dan jangan menggunakan tu roaming. Inilah untuk kesenangan diri sendirilah. Beliau berkata demikian dalam sidang media JPJ Miri bersama pengamal media pada pagi Rabu. Katanya untuk golongan muda, mereka digalakkan mendapatkan LKM Digital, ELKM dan LMM Digital, ELMM melalui portal awam JPJ atau aplikasi MyJPJ dalam tempoh peralihan digitalisasi ini. Justru beliau menyuruh agar semua pemandu atau pemilik kereta untuk memuat turun ELMM dan ELKM serta cukai jalan melalui aplikasi MyJPJ sama ada secara screenshot atau salinan bercetak untuk digunakan apabila perlu, terutamanya di kawasan yang tidak mempunyai jaringan internet. Manakala kepelbagaian kumpulan etnik yang terdapat di negeri ini telah menyumbang kepada kepelbagaian aneka jenis makanan dan masakan tempatan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snodan Lawan, penggabungan latar belakang etnik yang berbeza menyumbang kepada lanskap makanan yang menarik dan dinamik di samping menawarkan pelbagai cita rasa dan teknik masakan yang berbeza. You just imagine we have about 34 ethnics in Sarawak, meaning to say there are 34 different kind of foods. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran persidangan makanan dan masyarakat keempat di Kuching pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin itu menambah, makanan dan masakan menjadi platform untuk mewujudkan ruang yang harmoni dan inklusif di mana kumpulan etnik yang pelbagai boleh bersatu melalui platform universal iaitu makanan. During Gawai celebration, especially in Gawai, what sort of traditional food is served? Manok bangso, chicken in the bamboo, asam siok, kasam sabi, midin, penggaran is all must. But as our society is a cultural diverse, traditional food from the ethnic group is also a necessity. During the festivals such as rendang, kari, lemang, umai, kerabu, the festivals is also in Sarawak is an amalgamation of food and culture from diverse ethnic communities. Di Bintulu pula sebanyak 39 pelatih daripada program pembangunan latihan dan kerjaya telah menamatkan kursus scaffolding level 1. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, kesemua pelatih bakal mendapat sijil penyertaan khusus, sijil kompetensi daripada DOSH, Oil and Gas Safety, Pasport NCIDB, Green Card. Katanya bantuan ini merupakan program pembangunan dan pemerkasaan yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS yang mana terdapat dua skop di bawah program tersebut iaitu Program Pembangunan Keusahawanan PPK serta Program Pembangunan Latihan Kemahiran dan Kerjaya PLKK untuk kumpulan sasar. Ujarnya ia adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan, tahap ekonomi dan taraf hidup penerima bantuan. Kumpulan sasar iaitu ketua isi rumah atau ahli isi rumah kepada penerima bantuan dan bekas penghuni institusi kebajikan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyampaian sijil pelatih PLKK di Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu pada Selasa. Justru Datuk Muhammad Razi menyuruh kepada ketua isi rumah atau ahli isi rumah kepada penerima bantuan kebajikan yang berminat mengikuti latihan kemahiran agar menghantar borang permohonan ke Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian yang berdekatan. Datuk Muhammad Razi turut menyarankan agar lebih banyak syarikat dan pemain industri dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penerima bantuan kebajikan ini. Ujarnya sinergi multisektoral antara agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat korporat akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada kumpulan sasar yang telah diberi latihan oleh JKMS. Paparan berikutnya, program pembangunan komuniti anjuran Majlis Daerah Seri Aman MDSA banyak memberi manfaat kepada penduduk di Simanggang melalui pengisian pelbagai aktiviti dalam program tersebut. Sebanyak 4 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di Kampung Muhibah merangkumi Zon Timur, Zon Utara, Zon Tengah dan Zon Barat telah menyertai program ini. Antara pengisian program termasuk aktiviti gotong royong oleh JKKK yang terlibat
dan kemudiannya simbolik menanam pokok di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah sebelum program diteruskan dengan ceramah daripada beberapa agensi yang dijemput khas oleh penganjur. Perasmian program tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis. Dalam program itu, beliau turut meluluskan dana berjumlah RM8,000 kepada JKKK dan RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Panjang John Ely. Dalam pada itu, daerah Simunjan kini memiliki pusat tahfiz pertama setelah pembinaan bangunan tersebut siap sepenuhnya. Adun Simunjan Auladris berkata, projek tersebut dilaksana dengan kos sebanyak RM700,000. Menurutnya, pusat tahfiz itu akan dikendalikan oleh pihak Lembaga Kebajikan Islam Simunjan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke lokasi projek sekaligus menyempurnakan majlis penyerahan tapak projek siap bangunan tersebut di Simunjan pada Selasa. Pusat tahfiz tersebut terletak di Taman Hijrah bersebelahan dengan Masjid Daerah Simunjan di mana ia dilaksana di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Adun Simunjan bagi tahun 2022. Projek itu telah dimulakan pada 13 Januari lalu dan siap sepenuhnya pada Oktober lepas. Sekian isi tengah hari bersama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Buletin edisi tengah hari ini diakhiri dengan sorotan Majlis Perasmian HKB 2023 yang disempurnakan oleh Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar di Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.